Okay, start record. Okay, untuk hari ni cikgu nak apa ni berbincang soalan struktur kawalan ulangan dengan ulangan for dengan while tadi. Okay, video yang cikgu bagi tadi boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh faham? So boleh buat ke? Boleh. Jadi cikgu nak di akhir rancangan pula. Di akhir kelas nanti semua tunjukkan, buka komputer buka video, tunjukkan kerja awak, cikgu nak tengok. Okay. So pertama sekali cikgu nak tunjukkan nota dulu. Menerangkan secara ringkas, okay, apa yang dikatakan dengan struktur kawalan tu, ulangan. Okey, sebelum ni kita dah belajar struktur kawalan pilihan bersarang. Ingat lagi tak? Pilihan bersarang? Ingat sikit. Ingat kan? Ingat sikit. Pilihan bersarang ni dia ada dua syarat yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan satu tindakan. Okey. Jadi kalau salah satu tidak dipenuhi, dia tak dapat melaksanakan tindakan. Yang macam latihan beli aiskrim hari tu. Okey, ada ramai lagi yang tak hantar. Beli aiskrim Malaysia, pergi ke kedai, tengok ada aiskrim Malaysia ke tak. Okey, kalau ada boleh beli. Pergi ke kedai, nampak ada aiskrim ke tidak? Ada. Okey, lepas tu check ada aiskrim Malaysia ke tidak? Ada. Kalau ada, beli. Kalau tidak, keluar kedai. Okey, so untuk hari ni cikgu nak beri penerangan sikit tentang boleh nampak tak? Boleh. Okey. Struktur kawalan ulangan for dan while. Untuk dan selagi. So untuk struktur kawalan untuk. Struktur kawalan untuk ni dia melakukan bilangan ulangan mengikut nilai yang tertentu. Okey. Mengikut nilai yang tertentu. Ia dikawal oleh satu pembilang. Maknanya pembilang ni adalah satu pemboleh ubah yang akan memberi nilai tertentu kepada ulangan tu suruh berhenti. Berapa kena berhenti. Okey. Dia ada dalam pembilang. So, okey, ini adalah syarat-syarat dia. Isytiharkan pembilang. Kemudian kita kena isytiharlah pemboleh ubah lain. Kalau contohnya nombor. Isytihar nombor. Kalau kita nak dapatkan satu nombor, kena isytihar nombor. Kalau nak dapatkan jumlah, kena isytihar jumlah. Okey, so syarat diuji. Isytihar pembilang, kemudian syarat diuji jika benar penyataan berulang dilaksanakan. Kalau penyataan itu benar, dia akan ulang pelaksanaan. Jika tak benar, dia akan keluar. Okey? So, langkah 2 akan dilaksanakan sehinggalah dia menjadi tidak benar. Contohnya dia nak sehingga ulangan tu nak 3 kali. So dah sampai ke 3 kali. Okey, kalau belum sampai dia ulang lagi. Kalau belum sampai ulang lagi. Pembilang tu akan bertambah. Okey. Kemudian ini sedekut contoh dalam buku teks. Cikgu ambil dalam buku teks je. Satu melaksanakan arahan atau penyataan sebanyak berapa kali ni? Assalamualaikum. 10. 10. Okey.
sebanyak 10 kali. Maknanya ulang waktu tula 10 kali. Ulang penyataan ni 10 kali. Kemudian pembilang tu asalnya kosong. Lepas tu bila dah laksanakan penyataan, pembilang akan bertambah satu per satu. Lepas tu baru dia ulang balik. Pembilang akan jadi satu. Lepas tu dia akan ulang lagi sampailah pembilang jadi 10. Barulah dia berhenti. Sama juga dengan ni cara taklil. Mula setkan pembilang kepada kosong. Lepas tu adakah pembilang kurang daripada 10? Ya. Kalau ya, laksanakan. Lepas tu tambah pembilang kepada 1, ulang lagi. Pembilang akan jadi 1. Lepas tu kalau 1 tu betul ke kurang daripada kosong? Ya, laksanakan. Pembilang jadi 2. Sehinggalah pembilang jadi 10, barulah dia berhenti, tamat. Okey, itu for Okey, contoh dia. Yang ni setkan pemboleh ubah. Maknanya pemboleh ubah apa yang kita nak guna. Ni contoh dia. Pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor N. Sehingga nombor yang kita masukkan. Kalau hasil tambah sehingga kita masukkan 5. Jadi hasil tambah dia sehingga nombor 5. Di mana N ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi kita tengok sini, isytihar pemboleh ubah mesti ada nom, mesti ada kira dan jumlah. Nom ini adalah satu nombor yang diberikan yang dimasukkan, iaitu N lah. Lepas tu kira ni adalah pembilang dia. Kemudian jumlah tu adalah jumlah nombor tersebut. So kita masukkan satu nombor, jadi nom ni akan mengambil nombor tersebut. Lepas tu jika nombor tu, jika kira, sekarang ni kira jadi satu kan? Kira adalah satu. Satu kurang daripada nombor yang kita masukkan. Contoh kita masuk 5. Satu kurang atau sama dengan 5 tak? Betul. Kan? Kalau kurang, dia akan melaksanakan tindakan ini. Jum ni asalnya kosong. Lepas tu jum akan ditambah dengan kira. Kira 1. Jadi kosong tambah 1 jadi 1. Lepas tu kira yang tadi, kira tu 1 tadi, dia akan jadi kira tambah 1, iaitu 1 tambah 1, dia akan jadi 2. Lepas tu ulang lagi, kira lagi. Lepas tu mana dia ulang gimana? 2 kurang sama dengan 5 tak? Ya, kurang. Laksanakan lagi, tambah lagi. Lepas tu tambah kira pula. Ulang sampailah syarat dia tidak dipenuhi, barulah dia berhenti. Okey. So itu adalah ni adalah cara taklil. Ada orang masuk ke? Sekejap nampak tak presentation cikgu? Nampak. Okey, sekejap. Okey, tak faham tak apa, nanti cikgu akan terang semula. Yang ni pula adalah cara taklil. Yang tadi sedukut. Daripada sedukut ni kita tukarkan dia jadi cara alih. Okey, cara alih tu yang ni lah. Sekejap, ni pen, laser. Okey. Cara alih yang ni lah, mula-mula isytihar pemboleh ubah. Lepas tu pemboleh ubah yang kita guna adalah nom, kira, jumlah. Kemudian setkan nilai-nilai tadi kepada 1. Jumlah kepada 0. Masukkan satu nombor. Okey, kita masuk. Lepas tu setkan nom tu kepada nombor. Maknanya nombor yang dimasukkan ni akan masuk dalam nom. So dia akan setkan kira ni, syarat dia kira mesti kurang daripada nombor. Kalau tidak, dia tamat. Tamat. Ya.
Tamat ni papa lah, papa jumlah, papa jumlah tau. Papa jumlah, jum. Okey. Seterusnya, while. While pula, tadi for tu dia ada satu nilai. Untuk ulangan while ni, dia diuji selagi syarat itu adalah benar. Nilai tidak diketahui. Contohnya macam selagi lampu hijau menyala, kita boleh jalan. Jadi kita tak tahu berapa minit bila menyala kan. Dia menyala kan. So jalanlah, jalan, tak berhenti. Lampu merah. Jadi kena berhenti. While ni maksudnya selagi syarat tu dipenuhi, kita akan laksanakan tindakan penyataan. Kalau tidak, kita berhenti. Okey. Dia lebih kurang je dengan for. Cuma for ni ada satu nilai. While ni tak ada nilai. Maknanya syarat tu diuji tanpa memberi nilai. Okey. Ni contoh ya. Selagi nombor yang dimasukkan bukan sifar. Ini dia nak tambah nombor sehingga pengguna menaik kosong. Maknanya selagi pengguna tak masukkan nombor kosong, dia akan kira jumlah. Bila dia minta nombor, okey, ulang langkah 5. Dia minta nombor, kita masuk kosong, tamat lalu. Maknanya selagi nombor tidak sifar, kira jumlah yang ada ditambah dengan nombor. Contoh kalau masuk nombor 5, jadi jumlah akan jadi 5. Okey. Ini catat alih dia, isytihar, lepas tu setkan, lepas tu masukkan nombor, lepas tu setkan nombor tadi ke dalam pemboleh ubah. Okey, adakah syarat memenuhi? Jika ya, dia akan kira. Kemudian ulang lagi, masuk lagi nombor, lepas tu adakah nombor tu tak sama dengan kosong? Ya, masuk lagi, Pak, kita pun masuk kosong. Lepas tu dia, adakah nombor sama dengan kosong? Ya. So kita paparkan jumlahnya. Okey. So perbezaan di antara for dengan while melaksanakan, ini persamaannya. Untuk for dengan while, dia melaksanakan ulangan, berhenti sehingga syarat tidak benar. Okey. For pula dia ada bilangan yang ditetapkan, manakala while tiada bilangan yang ditetapkan. Bilangan tidak diketahui. Maknanya selagi memenuhi syarat, jalan je. Okey. So, okey. Ini baru penerangan. Okey. Okey tak? Boleh follow lagi? Itulah. Okey. Yang lain ni mana cerita sebab cikgu dah bagi tahu dah tadi. Siapa dak masuk siapa dak masuk dia akan, roh dia tidak akan tenteram. Siapa tak masuk kelas Okey, so cikgu nak tunjukkan satu soalan. Okey, awak ada soalan dekat depan dekat awak tak? Ada. Soalan tadi kan? Nurin dah hantar tapi tak apa. Cikgu kita bincang sama-sama, lepas tu boleh betulkanlah kalau silap. Okey, dia nak buat struktur kawalan ulangan ni dalam dua apa? Ni soalan muka surat 29. Jap. Cikgu nak ambil soalan 30 lah.
Sekejap eh. Okey, soalan 30. Okey. Lukiskan carta alih dengan sedukut bagi masalah yang berikut. Gunakan dua struktur kawalan. Pertama, ulangan for, dan yang kedua ulangan while. Apa yang dia nak? Bina satu algoritma yang dapat mengira sebarang sifir yang dikehendaki di mana paparan akan mengeluarkan output hasil darab bagi sifar tersebut. Sifar pula. Hasil darab bagi sifir tersebut. Maknanya sebarang sifir yang dikehendaki di mana paparan akan mengeluarkan output hasil darab bagi sifir tersebut. Okey, jadi kita kena minta pengguna nak sifir berapa. Pengguna akan masukkan sifir yang mereka kehendaki. Contohnya, saya nak sifir 6. So, kita akan paparkan sifir 6 daripada 1 sampai 12. Kan? Dia kata sehingga ke 12. Betul tak? Okey. So sekarang ni cikgu nak tunjuk sikit. Okey. Stop. Okey, nampak Ini adalah dipanggil flogorithm. Flogorithm ni kalau macam kita nak buat satu carta alih, kita gunakan flogorithm ni sebab flogorithm ni dia boleh run. Dia boleh run Jadi kita boleh tengok output dia. So sekarang ni jap. Kalau cikgu okey, jap. Okey, nampak Nampak tak algoritma? Algoritma. Ya, flogorithm. Ini untuk kita lukis satu carta alih. Okey, so kita tengok pertama sekali kita nak benda. Dia kan buat nak benda tadi? Sifir. Kan? Sifir tu nombor lah. Okey, so kita declare dulu nombor. Satu nombor. Okey. So kita declare. Lepas tu kita nak benda. Nak hasil darab hasil darab. Okey, so kita declare hasil darab. Sudah lah. Lepas tu kita isytihar satu lagi. Macam dalam flogorithm ni dia tak boleh isytihar sekaligus. Jadi cikgu isytihar seselah. Lepas tu nilai pembilang. So pembilang tu cikgu nak guna I je. So sekarang ni kita setkan hasil tu. Kita beri nilai kosong sebab hasil darab tu kita tak tahu lagi kan. So kosong lah.
Lepas tu pembilang tu I tu cikgu nak setkan sebagai 1 sebab kita nak start dengan pembilang 1. Okey. Lepas tu masukkan nombor lah. Nombor apa yang kita nak. Okey, so kita input nombor. Macam mana nak input nombor ni? Nanti cikgu tunjuk lah macam mana cikgu run ya. Okey, lepas tu jika for untuk while dulu selagi pembilang tak sama dengan 12. Selagi pembilang tu tak sama dengan 12, kita laksanakan arahan apa? Kita buatlah satu pengiraan hasil tu akan jadi norm darab dengan pembilang. Norm, contoh kita masuk nombor kita masuk saya nak sifar 5. So nombor 6 ni akan masuk nilai 5. Lepas tu I ni 1. 5 darab 1 iaitu 5 lah kan. Kalau sifar 5 darab 1 iaitu 5. Okey, so kita kalau 2 I ni 2, 5 darab 2. I ni 3, 5 darab 3. So kita akan masukkan papar. Kita papar hasil. Sebab kita nak satu persatu papar kan. Mula-mula sifar 5 darab 1. Lepas tu 5 darab 2, 5 darab 3, 5 darab 4. Okey, so kita keluarkan output hasil. Lepas tu macam mana pembilang I ni nak bertambah? Jadi kita kena setkan satu arahan I sama dengan I tambah 1. Kita tambahkan I tu. Mula-mula 1, lepas tu tambah 1 jadi 2, lepas tu 2 tambah 1 jadi 3. Okey. So kita akan dapat hasil dia 5 darab 1. Contoh kalau 5 5 darab 1, 5 darab 2, 5 darab 3, 5 darab 4, 5 darab 5. Hasilnya berapa? Okey, so awak tengok Awak tengok di sini. Bila cikgu run dia akan keluar benda ni. Ada satu pemboleh ubah di sini Okey, so pertama sekali kita run lah. Run. Dia akan pergi integer. Dia akan declare satu nama pemboleh ubah yang dipanggil integer nom. So sini tengok sini. Nom ni akan keluar sini. Nampak? Nom akan keluar sini. Lepas tu dia suruh dia akan declare satu pemboleh ubah nama hasil. Isytihar nama hasil. So dia buat satu tapok untuk hasil pula. Lepas tu integer I. So apa jadi kalau integer I? Adilah. Dia akan membenarkan kita mengeluarkan satu pemboleh ubah nama I kat sini. So next. Next Okay, ada I sini. I ni pengiraan lah counting dia. Pengiraan dia untuk kita kira berapa bilangan, berapa kali. Kalau 12 lah. Sebab kita dah setkan kalau selagi dia tidak sama dengan 12, kita akan ulang loop. Okay, so I sama dengan 1. So I ni, awak tengok sini I ni akan jadi 1.
Okey, cikgu pergi. I sama dengan 1. Hasil sama dengan kosong. Ni hasil jadi kosong. Awak tengok sini lepas tu I ni akan jadi 1. Uninitialized ni dia akan tukar jadi 1. So 1. Okey, so dia suruh kita input nombor. Ini minta nombor daripada pengguna lah ni. Lepas tu dia akan keluarlah satu window. So minta nombor. Ni kosong ni, kosong. Jadi kadang-kadang pengguna tak tahu kita nak apa. Jadi untuk keluarkan satu arahan, kita letaklah sini sikit. Output, masukkan apa? Isi nombor yang anda kehendaki. Barulah orang tahu. Okey, kita ulang balik. Hasil jadi kosong, I jadi 1. Masukkan nombor yang dikehendaki. So dia keluarlah sini. Masukkan nombor yang dikehendaki. So kita pun masuk. Nak sifir berapa? Kita pilih seorang. Mawada. Cik Nurin, berapa? 8. Sifir 8 So masuklah nombor 8, kita pun enter. Okey, kita berbalik kepada catat alih kita. Bila kita dah enter, dia pun pergi. Tengok syarat. I sama dengan 1 kan? Kan? Betul tak? Okey. Sekarang ni I sama ke tidak dengan 12? 1 sama dengan 12? Tak. Jadi 1 tidak sama dengan 12 is true. Benar. Ya. Kan? Jadi dia akan masuk sini. Okey, sekarang ni hasil. Berapa nilai hasil ni? Nurin. Nurin Aisyah pula. Berapa awak tengok sini? 1 kan? Kosong kan? Betul tak? Cikgu, Ya. line Nurin slow. Tak ada je live tadi. Oh ya ke? Ini siapa? Hanun. Awak nampak tak ni? Nampak je. Hasil sama dengan 1. Okey. Hasil sama dengan kosong. Betul tak? Okey. Kalau cikgu laksanakan ni, operasi ni, hasil akan jadi berapa? Tadi kita masuk nombor berapa tadi? 8 kan? Nombor akan jadi 8. Bila kita masuk 8, nombor jadi 8. Okey? Okey, sekarang ni kalau untuk kita kira sini hasil nombor darab I. I berapa? I 1. Nom? Nom 8. Ni nom. 8 kan? Sebab kita nak sifir 8. So, 1 darab 8 berapa? 8. So, hasil akan jadi 8. So, awak tengok sini Awak tengok hasil ni Okey, bila cikgu run. Allah, mula pula. Okey, jap. Dia tak ambuh. Dia nak tamat Cikgu declare satu nombor tamat. Okey, kita setkan tamat tu jadi 12. Dengan 12. So sini dia tak mau nombor, dia nak perkataan. So adakah I ni sama dengan tak sama dengan tamat? Okey, so kita mula.
Integer, nombor, hasil, I, tamat. Okey, I sama dengan kosong, hasil sama dengan kosong, I sama dengan 1, tamat sama dengan 12. So, lepas tu masukkan nombor 8 tadi. Nom akan jadi 8. Lepas tu, adakah I tak sama dengan tamat? Ya. Maknanya I ni sama tak dengan tamat? I tak sama dengan 12. Benar. Lepas tu hasil akan jadi 8 darab 1. Okey, 8 darab 1. Lepas tu dia keluarkan output hasil 8. Okey, so. Okey, sini nampak keluar output 8. Ni output dia. Okey, lepas tu ulang lagi. I. Kemudian I dia akan jadi 1 tambah 1 berapa? 2. So, dia pun pergi semula sini. Pergi sini. Pergi sini. 2. Ni 2. I ni 2. Adakah 2 sama dengan 12? Adakah 2 tidak sama dengan 12? Benar. So dia akan pergi hasil berapa? Nom 8 darab dengan apa? 1. I. 1. I dah jadi 2 dah. Bukan 1 lagi. Sebab kita tambah sini ni. Tadi mula-mula 1. Tadi I dia set 1. Lepas tu kita dah tambah ni 1. Okay? Faham? So, hasil akan jadi 8 darab 2 berapa? 16. So, tengok sini Bila cikgu run, dia jadi 16. Nampak? Lepas tu dia pun papa 16. Lepas tu, sekejap. Okay, lepas tu I jadi berapa? 2. Sekarang I 2. Bila tambah dengan 1 jadi 3. Okay, so I jadi 3. Lepas tu I tak sama dengan 12. 3 tak sama dengan 12. Betul. Dia akan pergi kira lagi sifir. 8 darab dengan berapa dah? 3. 8 darab 3 berapa? Berapa 8 darab 3? Tak ada orang ke? Mana? Nordina? 24. 24. Cik Nurin juga. Tanya orang lain ni senyap ni. Okey, lepas tu 8 darab 3, 24. Dia akan papalah 24 sini. Okey, papa 24. Baik. Okey. 9.5 dah. Okey, lepas tu ni pula. I akan jadi 4 pula. 4. Masih memenuhi syarat. Masuk lagi ulangan. Kira pula 8 darab 4, 32. Keluar papa hasil 32. Lepas tu I pula jadi 5 pula. Seterusnya I jadi, lepas tu hasil akan jadi 40. Dia papa hasil, lepas tu dia kira I jadi 6. Lepas tu 8 darab 6. 48. 7 pula. 8 darab 7. Okey. Berapa? 56. Papa 56. Ni awak tengok sini. Lepas tu 8 pula. Sekarang ni I 8. Masih memenuhi syarat, betul tak? 8 tak sama dengan 12, betul kan? So, ya. So, kira lagi 8 darab 8. Jadi 64. Papa 64.
8/9. 90. 72. Papa 72. Ni gerok ni. Lepas tu 10 pula. Sampailah dia 11. 11. Masih lagi masuk. 11 kan? Okey. Okey, 12. Kenapa? Dia berhenti. Dia dah end dah. Sebab kita kata bila 12 dia tamat. Sedangkan apa ni? Sifir baru 11. So apa yang kita nak buat? Kita tukar tamat ni jadi 13. Faham? So ulang. Tengok bila cikgu run laju sikit, masukkan nombor 8, enter, terus masuk. Beres lalu. So dekat sini mari kita buat. Nak takleh dulu. Apa tadi? Ingat tak? Uish, payah ni nak tulis. Mula. Tak boleh tulis. Padam sekejap Lepas mula buat apa? Istihar. Istihar apa tadi? Payah nak tulis sini. Sekejap. Cikgu. Masuk ni ya. Okay. Whiteboard. Kejap Nampak tak whiteboard? Nampak. Nampak je. Nampak error. Kenapa ni? Okay, boleh nampak whiteboard tak? Putih. Boleh. Okay, so apa tadi? Mula. Okay. So kita start dengan mula. Nampak ni. Lepas mula apa? Istihar. Istihar kan? Istihar apa tadi? Allah tulisan. Istihar nom tamat Allah payah lah. Gini sekejap. Draw IO lah.
Sekejap ya. Okey, nampak Okey, mula. Ambil mula. Mula, lepas tu Istihar. istiham. Ini proses. Proses lah, betul lah. Istihar. Okey, istihar. Nom. Nom. Hasil. Dia nak buat huruf kecil lah. Boleh lah awak nak saling ni. Hasil. Pembilang ataupun I. Tadi cikgu guna I. Dengan tamat. Kalau gunakan carta alih macam ni, kita bolehlah tulis sekaligus. Macam logarithm tadi dia tak boleh tulis. Lepas tu kita pun setkan apa tadi, hasil sama dengan setkan hasil sama dengan kosong. Ish. Betul lah ni. Ni. Setkan kosong. Lepas tu ish. Allah. Okey. Lepas tu setkan hasil sama dengan kosong. I sama dengan 1. I sama dengan 1. Tamat sama dengan 13 tadi. Lepas tu masukkan nombor. Masukkan 1 nombor untuk sifir. Ikutlah awak tulislah benda-benda apa pun. Masukkan 1 nombor untuk sifir. Okey. Lepas tu apa? Dah masuk 1 nombor, kita pun buat ulangan Y selagi I tak sama dengan not equals to tamat. I tak sama dengan tamat. Apa? Kita pun kira hasil sama dengan nom darab dengan I. Nom darab I. Lepas tu I darab dengan I akan jadi I tambah 1. I tambah 1. Lepas tu ulang. Pergi ke sini mana.
hasil dulu. Papa hasil. Okey, barulah. Yang ni daripada sini ya. Okey. Lepas papa hasil barulah kita pergi ulang semula. Selagi dia memenuhi syarat ni, dia akan pergi ke syarat ni. Ya. Jika ya. Jika tidak, apa? Ni salah ni. Jika tidak, tamat. Tamatlah. Tamat ya ni. Tamat. Habis. Itu je. So mula-mula mula, lepas tu isytiharkan apa yang kita pemboleh ubah kita nak guna, lepas tu kita masukkan nombor-nombor atau nilai-nilai yang kita nak kepada pemboleh ubah ni. Lepas tu kita pun minta satu nombor dengan pengguna lah. Minta satu nombor. Lepas tu dia kira lah. Sifir tu lepas tu paparkan. Kira papa. Okay. Lepas papa semua settle, tamat. Sehingga 13 dia akan tamat. Maknanya 13 tu dia tak kira. Sebab tamat ni 13 kan. Tapi dia tak kira. So sekarang ni untuk sedekut. Mana nak buat sedekut? Mula. Lepas tu isytihar. Sama je dengan ni Sekejap. Mula. Tu isytihar. Isytihar apa? Nom, hasil, tamat. Lepas tu setkan hasil sama dengan kosong. Sama dengan 1. Tamat sama dengan 13. Lepas tu masukkan satu nombor untuk sifir. Tu. Selagi I sama sama dengan nombor tadi, tamat tadi kan. Okey, kita masuk dalam sikit. HTML. Apa ni? Alamak, sekejap. Masuk dalam sikit. Hasil sama dengan tulisan ni. Hasil sama dengan nom darab I. Aduh, papar.
I pula. Ulang. Ulang selagi. Lepas tu tamat. Baik. Itu je. Okey. Boleh tak? Boleh. Kalau untuk for pula. Kita tengok sini for for. Kalau untuk for pula, kita isytiharkan semua, masukkan, lepas tu input nombor, lepas tu for nombor 1 hingga 12, kita buat hasilnya. Sekarang ni kita tengok sudokod dia. Okey ni. Okey, masukkan satu nombor for I sama dengan 1 hingga 12. Kita buat pengiraan I dengan darab 6. Lepas tu paparkan hasil, tamat. Maknanya dia akan ini dia akan bertambah secara automatik. Okey, tambah sampai 12. Dia papar, tamat. Maknanya tukar ni je. Yang ni yang ini while ni apa tadi? Ni while tak sama dengan tamat. Kan? Yang satu lagi pula sifar for pula. For 1 hingga 12. So dia penukaran tukar daripada for kepada I je. Cumanya for ni ada satu nilai. Y ni tak ada nilai tapi sehingga dia kata tamat. Okay, boleh? Cikgu. Ya. Kan cikgu kabur struktur kawalan ulangan 4 kan? Betul. Sorry. Kenapa? Untuk keliru tadi. Okay, kalau for dia gini. For itu Y. Kalau for gini pula. Mana tadi? Tak faham. New sekejap. Okay, kalau for mula, lepas tu Allah. Cikgu tak present tau. Kejap. La ilaha illallah. Kejap. Oh, alah. Mula. Okay ni. Okay, ni kalau for mula, lepas tu kita pun isytihar lah semua-semua tu. Isytihar. Kalau for tak ada tamat isytihar I. Ya Allah ya Tuhan. I nom, lepas tu hasil. Lepas tu setkan hasil sama dengan 0, I sama dengan 1. Okey. Buatlah anak panah ni. Okey. Lepas tu 4.
Saya masuk dululah kan. Masukkan satu nombor. Okay, nombor ni dia akan masuk dalam 6 lah. Lepas tu okay. Okay, untuk I lebih kurang daripada 13. I kurang daripada 13. So dia akan pergilah. Buatkan hasil sama dengan hasil nom darab I. Apa hasil? I sama dengan I tambah 1. Kita pun buat anak panah. Pergi ke sini. Kenapa pula? Okey, pergi sini. Okay. Lepas tu tamat. Ni je tukar. Ni saja. Sebab dia khabar, dia kata for ni ada nilai. Ada nilai yang akan memberhentikan dia. Okey, faham tak? Faham. Okey. Ada soalan lagi tak? Kalau yang nombor okey, jap. Okey, nombor muka surat 29 tu. Awak boleh buat tak? Agak-agak. Buat dah, cikgu. Cuba tu. Okey, sekarang ni cikgu nak tengok semua tunjuk kertas yang cikgu bagi tu dah buat ke belum? Cuba buat. Buka kamera sekejap. Anun buat tak? Ajak cikgu. Cikgu. Kena buka kamera ke kena share screen? Share screen tak apa. Okey. Sekejap. Kita tengok Hanun share. Kalau yang tak ada yang tak betul, cikgu tunjuk mula. Sekejap cikgu, sekejap. Okey.
Tu cikgu. Okey. Pin. Okay. Setkan nombor sama dengan 2. Tak jelas lah. Tak nampak. Tak apalah. Gini, nanti awak cuba hantar dekat ke cikgu. Semua yang nombor 29, muka surat 29 tu. Yang ni. Allah. Okey, yang soalan ni. Okey, tulis satu sudokod dengan catak alif untuk membina algoritma meminta satu nombor n. Okey, maknanya nombor yang cikgu buat nom tadi tukar kepada n. Kemudian n tu tambah dengan 2. Lepas tu dia akan bertambah 2 sebanyak 5 kali. Tu macam mana Boleh tak? Yang tadi dang ambil tak? Hak ni cikgu. Yang Y dengan 4 tadi. Nombor muka surat 30 tadi. Dok. Tak dang? Dok dang. Okey, so ini cikgu tunjuk yang 4. Sekejap Awak ambil dulu. Nampak tak ni? Oh, nampak je. Okey. Salin dulu. Dah siap ke? Dok lagi. Ni. Change background. Pasti pilih lah. Belum. Siap dah cikgu. Okey. Dah tutup.
Bising lah. Cikgu siap dah. Siap dah? Okey. Habis dah untuk 4. Boleh buat Habis dah. okey, kalau untuk ni pula untuk Y selagi I tak sama dengan tamat. So sini kena tambah tambah apa? Tamat. Lepas tu sini tamat sama dengan 13. Lepas tu selagi I tak sama dengan tamat, inilah. Tukar je. Boleh? Boleh je. Lepas tu buat pseudocode. Ya? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, lepas tu soalan sekejap. Yang ni. Yang ni boleh buat tak? Rasa-rasa. Mula apalah tengok. Kita tulis dulu. Mula. Allah besarnya bapak. Pon 9. Okey. Mula. Lepas tu benda. Dia minta benda ni. Dia suruh masukkan isytihar dulu kita kena isytihar jumlah nombor I ataupun N tadi kan. Lepas tu I. Lepas tu setkan I sama dengan 1, jumlah sama dengan 0. 4. Ni 4 kan? 4. 4 I kurang daripada 6. Jumlah sama dengan N tambah 2. Tu paparlah jumlah. Jumlah. Sekejap. Jaruk ni no. Aduh. Okey. Okey, papa jumlah.
Lepas tu tamatlah. Hmm, habis. Itu je. Boleh tak? Nak ambil ni? Boleh. Nak ambil tak? Ambil dah. Okey. So, awak buat catat alih Lepas tu buat yang Y pula. Bawah dia. Bawah dia Y. Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Boleh kita berhentilah di sini ya. Cikgu. Oh, kita tak. Ya. Kena atur kerja ni bila? Kalau boleh secepat mungkin lah sebab cikgu kena isi markah PBD ni sebelum 20 hari bulan. So sekarang 15 dah. Kalau esok boleh ke? Boleh. Atau esok lusa ke. Okey. Sebelum cikgu bagi markah. Ni markah PBD ya. PBD tu pentaksiran dalam darjah lah. Okay. Okey. Kalau macam tu cikgu sudahi, kita tamatkan kelas kita pagi pula petang ni, malam ni dengan surah Wal-As. Tadi kita tak mula pun nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Okey, sebelum tu cikgu nak boleh tak buka semua kamera? Cikgu nak ambil gambar sikit. Jap. Pakai tudung dulu. Adila, Mawadah, standby. Nadina, tinggal 6 orang je. Okey, buka. Cikgu nak ambil gambar ni. Cepatlah.